Baik, laporan terkini yang mana Perseorangan Utama Negara Lee Zijia dilaporkan sudah menghantar surat peletakan jawatan sebagai pemain Persatuan Badminton Malaysia atau BAM. Perkara itu dimaklumkan sendiri dalam satu kemas kini di Twitter Astro Arena sebentar tadi, dan menurut Presiden BAM Tan Sri Mohamad Norzal Zakaria, BAM akan mengumumkan keputusan persatuan pada Jumaat ini. Baik, untuk mendapatkan perincian lanjut, kita ingin bersama dengan wartawan Astro Arena, Bazli Azmi, yang ingin berkongsikan maklumat terkini. Silakan Bazli. Yes, Farish. Sebenarnya pengumuman ini satu yang sangat-sangat mengejutkan kerana pertama dibuat ketika majlis yang berbeza, iaitu media datang untuk membuat laporan dalam sidang media flag handling ceremony sempena Sukan Olimpik musim sejuk Beijing, di mana Malaysia menghantar 2 atlet. Tetapi tumpuan sebenarnya ialah untuk mendapatkan pengesahan daripada Presiden BM Tan Sri Mohamad Norzal Zakaria mengenai situasi Lee Zijia. Kami di Astro Arena sudah seminggu membawakan kisah mengenai spekulasi Lee Zijia akan meninggalkan BAM. Tiada sebarang pengesahan. Tetapi hari ini kami mendapat pengesahan sendiri daripada Presiden BAM bahawa surat peletakan jawatan sudah pun dihantar oleh Lee Zijia pada 11 Januari yang lalu. Sudah 8 hari dia dihantar, dan dalam tempoh itu sikap kunci mulut, tidak mengeluarkan sebarang kenyataan, tidak berkongsi sebarang maklumat dengan media ataupun peminat sukan di luar sana, pastinya menimbulkan banyak persoalan. Tapi kami faham banyak prosedur, banyak juga cermat-cermat yang perlu dipatuhi oleh Zijia jika mahu meneruskan niat untuk meninggalkan BAM, badan induk yang membina kariernya sejak dia berusia 13 tahun sehingga kini 24 tahun, jadi 11 tahun berguru di sebuah institusi yang segala-galanya buat Zijia. Dan juga Bazli, terakhir sekali saya ingin bertanyakan, adakah benar bahawa Zijia ini tidak dapat terima tekanan dan katanya juga dia mahu mencapai impiannya sendiri mengikut kepada rentaknya sendiri. Adakah itu benar? Tiada sebarang pengesahan dibuat kerana satu sidang media akan diumumkan, akan dibuat pada Jumaat ini. Di situ nanti barulah semua perkara akan diumumkan secara rasmi oleh BAM. Memang banyak spekulasi kalau kita dapat lihat performance Zijia menjadi stagnan di beberapa kejohanan yang disertai. Begitu juga dengan banyak spekulasi mengenai program latihan bersama jurulatihnya Hendrawan tidak begitu menjadi dengan Zijia ketika ini. Begitu juga dengan spekulasi Zijia sedang mempertimbangkan tawaran daripada beberapa pihak penaja yang sudi menawarkan sejumlah wang yang banyak untuk bergelar profesional. Begitu juga dengan cakap-cakap mengatakan bahawa Zijia berminat untuk join training base di Dubai bersama juara Olimpik Victor Axelsen, begitu juga dengan juara dunia Loh Kin Hau dari Singapura. Jadi memang banyak spekulasi yang berlega-lega ketika ini, cuma tidak ada sebarang pengesahan yang dibuat sama ada daripada BAM, jurulatih atau Lee Zijia sendiri. Apa yang paling kuat ketika ini ialah surat peletakan jawatan itu sudah pun dihantar dan disahkan sendiri oleh BAM. Baik, terima kasih Bazli. Pastinya kita perlu nantikan saja keputusan pada Jumaat ini yang mana ia akan diumumkan sendiri oleh BAM. Baik, kita untuk segmen untuk jam ini kita masih lagi ingin menyentuh tentang sektor pelancongan. Bersama kita sekarang ini adalah Encik Uzaidi Udanis. Kita juga ingin menyentuh berkaitan penangguhan ibadah umrah. Petang ini sepatutnya ada berlangsung satu sidang media sempena sesi libat urus bersama Persatuan Industri Pelancongan yang melibatkan umrah, dan dikatakan juga sepatutnya pukul jam 5 petang tadi ada sidang media. Namun kami baru terima makluman bahawa hanya kenyataan media yang akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Saya masih lagi bersama dengan Encik Uzaidi untuk menyentuh mengenai SOP mengerjakan umrah di Tanah Suci. Pertama sekali, Encik Uzaidi, apa yang mungkin diharapkan oleh penggiat pelancongan? Kita tahu penangguhan umrah ini melibatkan kerugian jutaan ringgit kepada syarikat ejen pelancongan, termasuk beri kerugian juga kepada jemaah umrah. Namun apa harapan supaya pihak kementerian dapat memberi kaedah terbaik dan menyelesaikan hal ini, Encik Uzaidi? Ya, sebenarnya akibat Omicron, akibat ramai yang kena disebabkan Omicron ni, jadi maka pihak kerajaan memandang serius untuk melihat bagaimana nak memantaunya.
masing-masing kita masih belajar bagaimana kita nak memantau yang ini varian yang sangat dinamik, dan saya rasa pihak kerajaan terutama daripada melalui MOH sangat proaktif. Dan juga kita tahu pihak Kementerian Pelancongan juga berinteraktif engagement dengan pihak MOH dan juga pihak MKN. Jadi bagi industri pelancongan, segmen umrah ni adalah segmen yang penting. Segmen penting itu sebabkan ramai banyakkan syarikat-syarikat penerbangan daripada Malaysia, daripada negara ASEAN dan juga daripada negara Timur Tengah mendapat mempunyai pasaran yang besar dalam memberi satu fokus yang sangat teliti untuk menepati kehendak keperluan jemaah umrah ni. Jadi harus kita lihat secara detail, secara deep dive bagaimana kita nak kengkang ni. Walaupun kita tahu Omicron tu ada, saya rasa mesti ada the best practice untuk kita lakukan. Ini mengakibatkan ramai usahawan usahawan umrah Kita tahu usahawan ini berdaftar di Kementerian Pelancongan, dan saya rasa pihak persatuan yang proaktif, Persatuan Papuh, Persatuan Bumitra dan Persatuan Mata, saya rasa mereka engagement bagaimana nak melakukan the best practice ataupun SOP yang boleh dikenakan untuk jemaah, dan juga memberi satu perkhidmatan. Walaupun kita jangan tutup. Kalau kita tutup, sampai bila kita nak tutup Ini virus ni semakin lama semakin banyak, semakin tidak akan adanya lenyapnya virus ni. Kita harus belajar bagaimana kita nak hidup melalui bersama-sama dengan virus ini. Kita harus tahu the best practice of SOP. Jadi saya harap pihak kerajaan dapat meneliti, dapat tengok bagaimana the best practice untuk penggiat-penggiat industri boleh lakukan, boleh adapt and adhere all the SOP yang telah dilakukan. Saya percaya ia boleh dilakukan. Lihat negara-negara luar, negara-negara Timur Tengah mereka telah melakukan secara yang terbaik untuk jemaah-jemaah umrah mereka ni. Faris. Saya juga ingin menyentuh sedikitlah tentang isu tidak divaksin namun boleh sampai ke Mekah dan mengerjakan umrah, dan itu adalah apa yang diumumkan sendiri oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkenaan jemaah yang tidak lengkap divaksin namun dijangkiti varian Omicron setelah pulang dari mengerjakan ibadah umrah. Mengapa agaknya perkara sedemikian boleh berlaku, atau apa yang mungkin boleh pihak industri pelancongan lakukan dalam menghalang daripada perkara sedemikian berlaku, Encik Huzaidi? Jadi pertama sekali, apa-apa undang-undang yang dilakukan, ada juga yang cuba lari daripada undang-undang ni. Kita lihat di keliling kita, ada juga yang nak cuba berbagai-bagai dengan akal panjang mereka ni. Tapi kita di industri pelancongan, kita pengiat-pengiat industri, saya percaya 100% pihak-pihak travel agent yang berdaftar di bawah MOTEC, di bawah kementerian ni, mereka sangat meneliti, because itulah periuk nasi mereka. Dia tak naklah kita guna cara tipu-menipu ni dengan cara ni. Saya percaya mereka ni mencuba sedaya upaya untuk lihat supaya jangan adanya jemaah yang tidak divaksin lagi lepas daripada sempadan negara kita. Itu saya percaya. Tapi dengan adanya berbagai-bagai peringkat, saya tak tahu apa dia. Mungkin pihak kerajaan ataupun pihak kementerian melalui MOH ataupun pihak immigration boleh berikan penerangan supaya kita ketatkan lagi bagaimana dia punya SOP ataupun dia punya step by step dia untuk kita ketatkan lagi. Jadi janganlah kita dikenali sebagai negara yang jemaah yang tidak ikut, tidak disiplin. Ada juga lubang-lubang yang tertentu. Yang kita rasa industri pelancongan memang kita dia 100% comply of the government tu, because itu periuk nasi mereka. Tapi kita lihat apa lagi yang lubang-lubang yang kita harus kita ketatkan lagi. Faris. Kita tahu ancaman utama adalah varian Omicron, disebabkan itu ia terpaksa ditangguhkan. Namun bercakap tentang SOP yang perlu diperketatkan lagi itu, mungkin daripada pihak negara tuan rumah Arab Saudi dan juga kita sendiri di Malaysia, mungkin ada perlu satu penyelarasan bagi memudahkan proses ibadah umrah tersebut. Apa SOP yang perlu diperketatkan? Adakah tambah lagi tempoh kuarantin ataupun bagaimana? Saya rasa SOP-nya sangat teliti oleh pihak kerajaan Malaysia dan juga pihak kerajaan Arab Saudi. Yang kita takutnya ada juga yang cuba yang dengan akal panjang mereka ni cuba menipu, memasukkan dokumen-dokumen. Ini satu kesalahan yang sangat besar.
Dan apabila kita tahu siapa yang salah tu, kita kena tangkap betul lah. Tangkap, kita kena make sure that tidak ada sebarang lagi kepalsuan dokumen-dokumen. Jadi kita tak tahu. Ini sebenarnya kita tak tahu lagi. Kita harus dapat lebih penerangan daripada pihak kerajaan, daripada pihak kementerian. Tapi yang saya tahu SOP sudah lengkap. Sudah lengkap, dah tahu dia punya step by step. In fact, industri pelancongan pun mempunyai dia punya SOP yang tersendiri, dengan adanya melihat, dengan adanya kopi, kita ada dia punya dokumen-dokumen yang harus diletakkan di dalam file setiap jemaah-jemaah itu. Dan ini juga bukan hanya untuk jemaah umrah, tetapi juga untuk pelancong-pelancong daripada luar negara datang sini. Kita mempunyai satu file yang khas untuk make sure that semua pelancong-pelancong tu dia ada beberapa dia punya terms and conditions. Pertama sekali dia tahu yang di sini mempunyai undang-undang yang mengatakan mesti ada topeng muka. Kita tahu di negara-negara Amerika, di negara-negara Eropah, mereka bebas memilih sama ada mereka tidak dia. Tapi kita tahu sebelum kita menerima pelancong dia, semasa mereka berada di situ lagi, sebelum kita menerima wang mereka untuk datang ke sini, kita harus ada dia punya terms and condition. Itu antaranya pakai topeng, harus dia mesti ikut. Yang kedua, tahu dia punya download Sejahtera app. So ini adalah antara yang kita lakukan, dan juga kita ada satu QR code untuk mereka memberi feedback jika ada kesalahan-kesalahan pihak industri ataupun yang tidak mendapati ataupun tidak mematuhi SOP. Jadi kita tahu. Jadi kita boleh memberi nasihat kepada penggiat industri yang tidak menepati atau mematuhi SOP. Ini kita telah dalam pihak industri pelancongan, kita dah lakukan yang terbaik, dan saya harap dengan adanya kita tahu lebih lanjut lagi, dengan adanya satu side center, dipanggil research center, dipanggil resource center, untuk kita tahu tempat-tempat mana yang rasanya red zone, tempat pelancong mana yang dikatakan bahaya. Ini kita kena tahu. Kita harus ada satu resource center untuk industri pelancongan. Itu antara penambahbaikan yang boleh kita lakukanlah dalam memastikan sektor pelancongan negara kita ini tidak langsung teruk terjejas. Namun kita perlu juga mengharungi sehingga tempoh tahun 2024. Terima kasih banyak Encik Uzadi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, yang berkongsikan apa jangkaan yang boleh kita jangkakan menjelang pelancongan dunia yang mungkin pulih seperti pra-pandemik pada menjelang tahun 2024. Saya kira itu sahaja untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.